Hello? Boleh dengar eh? Test, test. Okay, tolong komen sikit eh. Video okay tak? Boleh dengar eh? Waalaikumsalam Aimi. Okay Ben. Okay, terima kasih Nur Huda. Okay, terima kasih Kia. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. So, aku difahamkan oleh Ben bahawa ini adalah talk yang pertama lepas raya. So, aku agak terharu lah. Terima kasih untuk itu. Talk aku malam ni tajuk dia adalah Singularity bila manusia dan robot menjadi satu. Okay. So, aku akan cuba kupas tajuk tu lah malam ni. Okay, apa itu singularity? Sekejap Okay, kalau ada apa-apa komen, boleh komen lah. Okay, the term singularity tu telah di-coinkan ataupun telah diintroducekan oleh seorang penulis novel ni. Nama dia Vince. Sekejap ada masalah sikit ni dalam Facebook aku ni. Okay, the term singularity itu sendiri telah di-coinkan oleh seorang novelis ni, nama dia Vernor Vinge. Okay. So Vernor Vinge ni adalah, macam aku cakap, adalah seorang novelis. Dia adalah seorang seni lah. Seorang yang art itu aku rasa adalah fungsi seorang art lah untuk memberikan idea-idea yang menarik macam ni. Lepas tu telah dipopularkan oleh seorang futurist. Kerja dia adalah bercakap pasal future je. Nama dia adalah Ray Kurzweil. Okay, Ray Kurzweil ni adalah seorang futurist yang telah mempopularkan term singularity ni. Okay. Ray Kurzweil ni agak popular sebab banyak prediction dia yang telah menjadi reality. Ada satu movie even, okay, yang dilakonkan oleh Johnny Depp dan beberapa pelakon-pelakon handalan Hollywood yang telah diadaptasi daripada buku dia.
Okay, tajuk movie tu Transcendence. Aku sangat recommend lah korang tengok movie tu. Tajuk dia Transcendence, mengenai AI. Okay, so term singularity ni aku nak nyatakan dia berlaku, dia wujud dalam banyak field. Term singularity ni ada dalam field astronomi, ada dalam field matematik, tapi apa yang aku nak cakap ni cuma dalam field AI lah. Okay, singularity ni adalah bab kata Ray Kurzweil akan berlaku pada tahun 2045. 25 tahun je lagi daripada sekarang. Okay, ingat prediction dia banyak yang telah berlaku. Okay, maksud singularity adalah apabila intelligence machine dengan intelligence manusia tu dah sama taraf. Okay, dah sama taraf tu yang singular tu. Okay, dan apabila dua entiti dah sama taraf, okay, dua entiti dah sama taraf, dia takkan sama taraf sampai bila-bila. Maksudnya satu entiti lain akan sepas satu entiti yang satu lagi tu dari segi intelligence. So mengikut kata Ray Kurzweil, entiti artificial intelligence ni akan sepas entiti manusia ni dari segi intelligence. Dia dah jadi sangat intelligent, super intelligent, sampaikan dia lebih intelligent daripada manusia. Okay, dan pada waktu itu AI ni, mesin-mesin ni akan boleh berfikirlah. Diorang akan tahu bahawa semua masalah-masalah yang berlaku kat dalam dunia sekarang ni adalah disebabkan oleh virus utamanya, iaitu manusia. Okay, dan diorang tak boleh tidak pada waktu tu, sebab diorang sangat objektif. Diorang tak boleh tidak pada waktu tu akan cuba untuk eliminate ataupun terminate, tu cerita Terminator tu, terminate virus utama ni, manusia-manusia ni, iaitu kita, dan berlakulah the end of human era, ataupun senang ceritanya kiamat lah. Okay, tapi ada banyak argument yang mengatakan bahawa benda ni takkan berlaku, singularity ni takkan berlaku. Sebabnya tak mungkin robot-robot ni, mesin-mesin ni akan jadi sama intelijennya dengan manusia. Sebabnya manusia ni ada satu benda yang divine, yang suci, yang kita panggil sebagai roh ataupun niat ataupun consciousness dalam Englishnya. Okay, sampaikan Steven Spielberg, pengarah Steven Spielberg tu sendiri pernah cakap dalam movie dia lah, the only thing that differentiates between human and machines are dreams. So dreams tu maksudnya dalam bahasa dia lah, dalam bahasa art dia tu, dreams tu maksudnya consciousness lah. Okay, so consciousness ni pada sesetengah orang tak boleh direplicate. Maksudnya intelligence manusia ni tak sampai bila-bila pun takkan ada something yang boleh replicate, takkan ada something yang boleh sama intelligence manusia ni. Tapi tapi di seluruh dunia ada dua camp sekarang ni. Okay, satu camp mengatakan yang consciousness ni berlaku kat dalam hati. Okay, niat apa semua, bila kau nak buat sesuatu yang jahat, ada satu kata hati yang cakap janganlah buat, nanti kau akan malukan family kau. Lepas tu ada pula satu kata hati yang baik cakap buat je lah, kalau kau tak buat nanti rugi, nanti kau menyesal. Okay, so kata-kata hati tu semua berlaku kat dalam hati. Itu satu camp percaya macam tu. Okay, satu camp lagi percaya yang sebab secara medicalnya tak pernah di-prove bahawa consciousness ni yang bercakap-cakap kata hati ni berlaku kat dalam hati. Hati ada dia punya fungsi sendiri. Physically dia ada fungsi dia sendiri. Tapi bukan untuk bercakap-cakap. Bercakap-cakap tu semua berlaku kat dalam otak. Satu camp lagi percaya itu. Okay, kata hati kita sebenarnya bukan berlaku kat sini, tapi kat sini. Okay, so terpulanglah kepada manusia-manusia ni nak mengikut camp mana. So kalau katakan kau ikut camp yang pertama tadi, ikut kata hati, maksudnya benda tu suci, benda tu divine, benda tu tak akan boleh direplicate, maksudnya singularity tak akan berlaku.
intelek manusia ni takkan boleh direplicate sampai bila-bila. Takkan ada robot yang sama bijaknya dengan manusia sampai bila-bila disebabkan oleh satu benda kecil tu yang kita panggil sebagai roh ataupun niat ataupun consciousness tu. Okey, tapi kalau kau di camp kedua yang cakap semua benda berlaku kat dalam otak, maksudnya memang satu hari nanti kau percaya yang singularity akan berlaku dan macam aku cakap tadi, kiamat akan terjadi disebabkan oleh singularity ni lah. And robot-robot macam lebih bijak daripada manusia lah pada ketika itu. Banyak movie-movie yang dah depictkan benda ni. So walau tak banyak, mungkin sikit yang akan terjadi secara realiti lah. Okay. Okay, bab movie Transcendence yang aku recommendkan tadi tu, yang based on buku daripada Ray Kurzweil tadi tu, yang aku cakap Johnny Depp berlakon tu. Okay, dalam movie tu aku recommend sangat korang semua tengok movie tu kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal artificial intelligence, pasal singularity ni. Dalam movie tu ada satu mesin yang dicipta oleh karakter Johnny Depp ni lah. Nama dia Dr. Will Caster dalam cerita tu, Johnny Depp. Nama mesin tu PINN, P-I-N-N. Physically Independent Neural Network. Pendek untuk Physically Independent Neural Network, PINN. Orang-orang dalam bidang ni, dalam bidang field ni, dalam bidang artificial intelligence ni sangat suka dengan movie ni sebabnya dia nampak buat research lah. Research dia sangat mendalam lah. Even the name PINN tu sendiri, sebab dalam bidang artificial intelligence ni kita banyak menggunakan perkataan neural network. Macam ANN, Artificial Neural Network, macam CNN, Convolutional Neural Network. Nanti aku akan explain dengan lebih detail lah pasal benda ni. Recurrent Neural Network, okay, RNN, CNN, ANN. And cerita Johnny Depp ni dia memperkenalkan PINN. So PINN ni kerja dia adalah collect data, okay, daripada social media, daripada pattern-pattern manusia bergerak semua, daripada CCTV semualah. Dia collectkan pattern-pattern ni semua and dia analyse. Tapi masalahnya dia tak boleh jadi sebijak manusia. Mesin ni takkan boleh jadi sebijak manusia disebabkan oleh apa yang Ray Kurzweil cakap tadilah, disebabkan oleh consciousness. Okay. So diorang punya solution, team Johnny Depp ni punya solution adalah dengan sebab Johnny Depp ni masa tu dia nak mati, dia dah kena tembak. Panjang cerita dia kena tembak oleh orang-orang haters dia lah. Lepas tu cara dia untuk menyempurnakan AI dia tu adalah dengan upload brainwave dia tu, pattern-pattern dia berfikir tu ke PINN ni tadi. So terjadilah artificial intelligence yang sempurna, singularity kat dalam cerita tu. Okay. So bila artificial intelligence ni dah sempurna, dia akan jadi menakutkan lah. Cerita tu akhirnya jadi macam cerita horror lah. Sebab AI ni bila dia dah fully conscious, kalau ikut cerita tu, dia dah boleh gunakan teknologi-teknologi lain macam nanotech and so on. Dia akan boleh buat benda-benda yang menakutkan lah. Korang tengoklah cerita tu. Dia orang boleh lahirkan mesin-mesin lain. Tak adalah melahirkan macam traditionally melahirkan macam manusia melahirkan baby tu. Mungkin dia gunakan 3D printer ke something like that lah. Tapi agak menakutkan lah. Korang tengoklah cerita tu. Okay. Tadi aku cakap Steven Spielberg ada cakap yang the only thing that differentiates humans and robots ataupun machines are dreams. Tapi aku juga cakap ada dua camp kat dalam dunia ni. Camp yang kedua tu dia basically based on satu buku ni, nama dia
Do androids dream of electric sheep? So maksudnya kalau Steven Spielberg cakap manusia sahaja yang boleh dream, kenapa tidak robot dream juga pasal electric sheep? Manusia dream pasal sheep, tapi robot mungkin dia dream pasal electric sheep, kan? Androids ni mungkin dia dream pasal electric sheep. Okay, kalau kau nak cerita pasal dream lah, Steven Spielberg. Okay, mungkin Android ni nanti boleh dream pasal electric sheep. Okay, ada apa-apa soalan? Kita ni sendiri pun sekarang ni pun dah jadi cyborg dah juga sebenarnya. Kita dah sangat reliance, kita rely sangat-sangat pada kita punya handphone kan. Okay, secara jujurnya kita semua sangat rely kepada kita punya handphone lah. Kita kawan suruh cari apa-apa fakta pun kita rely on handphone kita, pergi ke Google kan. Cuma belum biologically implanted je benda tu semua. Kita partially android tapi tak biologically je lagi. Once kita dah okay Ben, awal sangat soalan. Okay, once kita dah biological implanted dengan Google ataupun Amazon yang sangat-sangat laju dia punya development ni sekarang ni, okay, kita dah boleh dikira sebagai Android fully jugalah masa tu. Okay, orang-orang yang macam Elon Musk, macam Jeff Bezos, owner Amazon tu, macam Bill Gates, macam Mark Zuckerberg, sebenarnya di barat sana tu, di Amerika sana tu, dah dianggap sebagai gods sebenarnya, titans. Okay, dia orang dipanggil gods and titans kat sana, which is partially true lah, sebab dia orang sedang memikirkan ataupun mendevelop benda-benda yang setara, aku tak boleh cakap sama dengan manusia, tapi setara dengan manusia. And Amazon dah ada beribu-ribu device yang sedang collect pattern pemikiran manusia ni. Amazon ni contohnya macam Amazon Alexa kan, yang di mana kita boleh letakkan dia kat atas satu meja, kita suruh kita bagi dia arahan, and dia boleh buat switch on the light ke, tutup pintu pagar ke, semua benda tu sebenarnya di-collect. Data-data apa arahan-arahan kita tu di-collect oleh Alexa, and diorang analyze, and diorang boleh gunakan data-data tu nanti. Okay, itu yang big data tu, dia collect pattern pemikiran manusia untuk diorang jual ataupun gunakan sendiri nanti. Okay, bila singularity ni dah dekat nanti, maybe dreams tu nampak lebih manusiawi. Maybe for machine robot lebih kepada upgrading their system. Okay, maybe upgrading their system tu boleh dianggap sebagai dream dari segi terma robotiknya lah. Terima kasih Hips. Okay, korang perasan tak? Okay, programmer boleh faham lah benda ni. Bila kita codekan something, okay, tak kisahlah gunakan language apa pun, C ke, C++ ke, Python ke, yang sekarang yang paling popular Python lah. Bila kita codekan satu aplikasi, kita nak buat satu aplikasi macam Food Panda ke, Grab ke, bila kita sedang buat aplikasi tu, program tu, C atau C++ tu, kalau kita ada buat salah, dia akan bagi tahu, you have made an error at line 98, contohnya. Okay, kalau
korang terfikir tak kalau program tu dah cukup pandai untuk bagi tahu korang dekat mana error tu, kenapa dia tak betulkan je sendiri error tu? Kenapa dia boleh bagi tahu dengan spesifik error tu dekat mana dan apa error tu. Tapi kenapa dia tak betulkan je sendiri error tu? Okey, ada orang percaya program-program ni sendiri sedang analyse apa yang manusia buat dengan mistik-mistik dia orang. Okay, so macam mana manusia buat mistik and macam mana manusia membetulkan mistik-mistik dia orang tu melalui cara-cara macam ni. Cara-cara kecil macam ni yang mungkin kita tak nampak. Tapi sebenarnya dia orang sedang analyse. Semuanya sedang berlaku di sekeliling kita sebenarnya. Okay. Okay, aku nak cerita sikit pasal yang aku sebut tadi tu, CNN and RNN, pasal pecahan-pecahan AI ni lah. Okay, artificial intelligence ni secara basicnya ada beberapa cabang. Salah satu cabang dia adalah deep learning. Okay, salah satu cabang dia adalah machine learning, and cabang kepada machine learning pula adalah deep learning. Okay, kat dalam deep learning ni ada beberapa cabang lain macam yang aku cakap tadi, convolutional neural network, recurrent neural network. Convolutional neural network ni memang direct copy manusia punya brain, punya brain model. Okay. Macam iklan susu tu, minumlah Dugro nanti akan sel-sel otak akan berhubung. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya setiap kali kita nak buat decision, sel-sel otak kita akan berhubung daripada satu sel kepada satu sel kepada satu sel lain. Okey, dalam deep learning ni, dalam CNN ni, kenapa dia dipanggil deep learning? Sebab sangat deep. Setiap kali korang buat decision, sangat deep, jauh tu dia nak pergi tu, daripada sini ke sini, daripada sini ke sini, daripada sini ke sini, untuk dia orang buat satu-satu decision. Okay. Untuk baby di train apa itu anjing, apa itu kucing. Okay, anjing ni panjang sikit telinga dia, kucing ni pendek sikit telinga dia. So daripada baby korang di train macam tu. Okay, untuk kenal ciri-ciri ni, untuk korang tahu apa, yang mana satu apa, yang mana satu apa. Okay, so input dia adalah big data lah sebab training kan. So lagi banyak baby tu sampai ke besar dia tengok anjing, lagi banyak dia tengok kucing, lagilah dia faham, lagilah dia yakin bahawasanya binatang ni adalah kucing, bahawasanya binatang ni adalah anjing. So input dia adalah big data. Okay, big data tu, sebab tu ada orang cakap big data akan jadi lebih mahal daripada minyak nanti satu hari nanti. Sebabnya big data ni lah yang akan train robot-robot ni untuk tahu membuat keputusan. Okay, dan sebab itu jugalah kapitalis-kapitalis ni macam Jeff Bezos, macam Bill Gates ni semua yang ada company-company besar ni sedang giat untuk kumpul data-data kita ni. Okay, daripada social media, daripada device-device yang dia buat macam Amazon Alexa semua tu, untuk dia orang kaji pattern pemikiran kita ni. So nanti robot-robot ni bolehlah menjadi intelijen sama, setara dengan kita ataupun lebih daripada kita. Okay. Okay. Bercakap pasal pattern, aku tak sure aku pernah bentangkan tak benda ni sebelum ni kat dalam kuliah buku ni, kubu ni. Tapi aku cakap lagi sekali lah. Manusia ni secara saintifiknya, kalau kita tak masuk bab religion ni, secara basic saintifiknya adalah penuh dengan pattern lah. Dunia ni pun, alam ni pun penuh dengan pattern. Okay. Contohnya ada satu buku tu aku baca, even cinta tu sendiri adalah pattern. Okay, contohnya macam kalau kita nak adjust seorang perempuan ni, okay, aku suka seorang perempuan ni,
pattern dia untuk buatkan dia jatuh cinta adalah sebab manusia ni adalah habitual beings. Okay, aku pernah cakap dah pasal benda ni sebelum ni, aku dah ingat. Okay, aku just pendekkan je lah. Habitual beings. Manusia ni adalah habitual beings. Dia adalah makhluk-makhluk berhabit. Kalau kita nak gosok gigi, bangun-bangun pagi, kita terus gosok gigi sebabnya kita telah ditrain selama 66 hari dan lebih untuk benda tu lekat kat dalam otak kita. Okay. So untuk aku adjust seorang perempuan, aku just WhatsApp dia 66 hari setiap pagi pada waktu yang sama. Hari ke-67 perempuan tu akan rasa rindu lah kalau aku tak WhatsApp. So aku tak WhatsApp dia, dia akan WhatsApp aku pula. So perasaan rindu, perasaan cinta tu boleh di-explain melalui sains dengan cara macam tu lah. So pattern-pattern ni semua akan dikaji oleh mesin-mesin ni dan nanti macam aku cakap tadi untuk mendekatkan dia orang kepada singularity. Okey. Pasal kapitalis tadi tu, dia orang macam biasalah, dia orang menggunakan orang-orang yang bukan kapitalis untuk kerja dengan dia orang. Contohnya macam godfather of AI sendiri, artificial intelligence sendiri, nama dia Professor Geoffrey Hinton. Okay, Professor Geoffrey Hinton ni basically dia lah yang mencipta modern AI ni. So kalau basically kalau kita tak nak singularity, kita tak nak kiamat ni berlaku disebabkan oleh AI, orang pertama yang kita perlu hapuskan adalah, aku bergurau ni, adalah Professor Geoffrey Hinton lah. Okay. Tapi dia melahirkan ramai anak-anak didik yang power-power kat dalam AI ni. Okay, salah seorangnya bekerja dekat AI department di Facebook, ketua AI department di Facebook. Okay. Nama dia Ian LeCun. Okay, salah seorang lagi nama dia Yoshua Bengio. Okay, dua orang ni yang paling famous lah, anak murid dia yang paling famous, Yoshua Bengio dengan Ian LeCun ni. Aku pernah email sendiri Yoshua Bengio ni, sajalah aku tanya dia apa benda, entah aku pun dah tak ingat lah. Aku tanya dia pasal AI jugalah, dan dia balas. And then aku tanya lagi dia balas, aku tanya lagi dia balas. So aku terfikir, kenapa orang yang sangat famous ni, yang sangat busy ni boleh reply setiap email aku dengan kadar yang cepat pula tu. Okay, aku lamalah aku fikir benda tu. Lepas tu aku terfikir untuk Google, does Yoshua Bengio reply his own email? Sebab aku nak tahulah sama ada PA dia ke, kan? Sajalah sama ada PA dia ke yang reply. Rupanya yes, korang dah boleh teka lah mungkin sekarang ni. AI dia dah cipta satu AI untuk buat kerja-kerja yang bagi dia remeh-temeh macam email ni, untuk dia proceed dengan kerja-kerja yang penting pada dia. So dia dah createkan benda ni, AI ni buat kerja-kerja yang remeh-temeh, dia boleh fokus pada kerja-kerja dia yang lain lah. Okay. So benda ni point aku adalah sangat dekat dengan kita sekarang. Korang mungkin rasa macam aku cakap tadi, Ray Kurzweil cakap 2045 singularity akan berlaku. Sekarang 2020, 25 tahun daripada sekarang akan berlaku kalau ikut kata Ray Kurzweil. Okay. Korang mungkin akan rasa benda ni jauh lagi. Kejap. Manusia yang ada kepintaran akan hasilkan pelbagai kesimpulan. Jadi adakah robot yang punya AI juga akan hasilkan pelbagai kesimpulan yang standard? Okey, terima kasih Amir. Okey. So Turing test pass lah dalam email. Okey. Kejap Azam. Mana soalan Amir tadi tu?
Aku dah lupa dah mana soalan dia pula. Mana soalan dia tadi? Aku dah lupa soalan dia. Okay, Azam. So Turing test pass lah dalam email. Okay, so Turing test tu just dia nak tengok sama ada mesin ni boleh bertindak. Dia ada 3 benda dalam Turing test. Boleh berfikir, boleh bertindak ataupun boleh berfikir, boleh bertindak ataupun satu lagi boleh berfikir, boleh bertindak ataupun satu lagi tu sebagai manusia, seperti manusia. Banyak sebenarnya mesin yang dah pass Turing test ni. Okay, so email Yoshua Bengio tu basically kalau ikut pendapat aku memang dah pass lah Turing test tu. Okay, macam juga kita dengar permainan-permainan yang menggunakan intelek macam chess, macam Go kan, kita dah tak boleh beat dah mesin. Mesin dah memang jauh lagi pandai disebabkan oleh apa yang aku cakap tadi lah. Dia dah kaji semua pattern-pattern yang boleh dilakukan oleh manusia kat dalam satu-satu move chess tu ataupun satu-satu move Go tu, permainan Go tu, sampai kan manusia ni dah tak boleh nak beat dah. Sebab tu kalau korang tengok debate di antara founder Alibaba tu, Jack Ma dengan Elon Musk. Elon Musk cakap pasal benda ni and Jack Ma cakap manusia tak boleh nak compete dengan mesin untuk benda-benda macam ni. Tapi yang sebenarnya pada aku, kita just being defensive je lah sebenarnya. Sebenarnya kita kena akui lah, kalau kita nak improve, kita kena akui yang memang mesin dah boleh beat kita dalam chess dan Go. Okay, kita perlu lebih hebat daripada mesin dengan cara kita mengaku dulu bahawa mesin yes dah boleh beat kita. Sebabnya pattern-pattern kita punya kelemahan, kita tak boleh nak kaji, kita tak boleh nak analyse pattern-pattern yang boleh dilakukan oleh opponent kita dalam satu-satu move tu dalam masa yang singkat. Go to game paling susah. Yes, Azham. Go to game yang sangat susah yang orang Cina selalu main tu kan. Tapi memang dah tak boleh lawan mesin sekarang ni. Okay. We created the patterns just like machines. Okay, we created the patterns, I agree. Tapi machines doesn't create pattern. Dia orang cuma analyze kita punya pattern. Dan, okay, maybe maksud Aimi ni, dia orang replicate lah. Dia orang replicate the patterns. And maybe bila dah tercapai singularity tu, dia orang akan create pattern-pattern dia orang sendiri lah lepas tu. Okay. Manusia yang punya kepintaran hasilkan kesimpulan yang pelbagai atau diversified. Jadi bagi robot yang menggunakan AI pula, adakah kesimpulan yang dihasilkan akan jadi pelbagai seperti manusia atau akan jadi kesimpulan yang standard? Okey, terima kasih Amir. Okey, soalan Amir ni mengingatkan aku pada satu talk. Aku pernah buat satu talk ni. Aku cakap macam ni. Biasanya when we are talking about time and space, we would represent it in a straight line. Okay, contohnya kalau hari ni 26 hari bulan, semalam adalah 25, esok adalah 27. So straight line. Itu time. Kalau space pun sama juga. 2 cm sebelum 2 cm adalah 1 cm, selepas 2 cm adalah 3 cm. Straight line juga. Itu adalah just untuk simplify benda tu untuk kita senang faham. Tapi kita punya hidup ni tak macam tu. Kita punya hidup ni adalah based on our decision yang sangat diversified. Yes. Adakah robot akan menjadi macam tu juga maksud awak kan? Akan diversify dia punya decision tu, setiap decision tu. Yes, memang pun dah ada robot-robot yang dah sangat diversify dia punya decision tu. Contohnya macam kereta Tesla. Kereta Tesla yang dibina oleh macam awak tahu, company Tesla tu,
yang dipunyai oleh Elon Musk, sekarang ni accuracy dia adalah 98%. Okay, dia dah dekat 100% dah. Dia dah 98%. Tapi dia tak boleh nak mass produce lagi kereta tu yang fully autonomous driving tu, sebabnya masih lagi 98%. So public tak percaya 2% tu masih ada untuk terjadinya accident. Kau sanggup tak letak anak dengan bini kau kat dalam satu kereta yang ada 2% akan berlakunya accident? Mesti memang logically speakingnya memang kita takkan sanggup lah kan. So unless dia 100% itu lain cerita lah. So sekarang ni 98% accuracy itu adalah mengenai decision yang dia buat lah. Okay, mengenai decision yang dia buat. Macam aku cakap pasal training tadi tu. So Tesla ni basically dia akan lalu dekat satu jalan, and then akan ada seekor rusa yang berlari depan dia. Dia akan identify benda tu sebagai obstacle ke ataupun tak. Kalau apa macam daun ke lalu, itu adalah obstacle ataupun tak, ataupun dia boleh teruskan aja. Okey, rusa kalau lalu adalah obstacle, akan terjadinya accident yang besar. Kalau langgar, tak boleh langgar, berhenti. Kalau daun lalu, boleh aja langgar, tak ada masalah. Okay, so cara-cara dia buat decision yang diversify tu adalah benda-benda tu lah yang akan menentukan accuracy kepada autonomous driving system kat dalam kereta Tesla tu. Okay, so sekarang accuracy dia adalah 98%. Okay. Bila AI analyze pattern fikiran manusia, maka adakah AI akan mengikuti pattern fikiran yang majoriti? Okey. Soalan ni memang terbaiklah soalan ni, Amir. Memang okey, pendek ceritanya memang dia akan ikut pattern fikiran yang majoriti lah. Okey. So aku ada cakap pasal social media tadi, pasal macam mana kita bagi arahan dekat Alexa, intonation kita, kita punya macam sekarang ni aku sedang contribute kepada benda ni jugalah sebenarnya. Aku buat video ni, dia akan analyse aku punya facial gesture semua. Expression bukan setakat expression saja yang dia akan analyse, micro expression. Okay. Ada seorang researcher ni, nama dia Allah, aku tak ingat pula nama dia. Nanti korang boleh check lah. Dia cakap ada kat dalam dunia ni ada 6 universal expression. Okay, ada 6 universal expression. Maksudnya kat mana-mana pun kita pergi Malaysia ke, kita pergi China ke, India ke, Afrika ke, Amerika ke, kalau kita senyum, maksudnya kita happy. Kalau senyum terbalik, maksudnya kita sedih. Kalau kita senyum tapi kita punya kening berkerut, itu maksudnya kita sedang menyesal contohnya. Okay, so ada 6 universal expression yang kalau ikut kata psikologi researcher ni lah, nama dia Paul Ekman, aku baru ingat. Okay, nama dia Paul Ekman. Okay, so benda-benda ni dianalyze oleh AI ni, okay, secara mikro, okay, untuk tengok sama ada orang tu sedang AI adalah populis, betul. Adakah orang tu sedang marah ke? Adakah orang tu sedang kecewa ke? So, in the first phase of AI ni, first wave of AI ni, sebenarnya kita gunakan untuk kebaikan je semua. Sebab itulah macam kita gunakan dia untuk tangkap teroris kan. Kita gunakan CCTV, lepas tu mesin AI ni akan analyse sama ada orang tu teroris ataupun tak. In irrespect of dia punya intention kat dalam tu, just by looking at dia punya expression, okay. Sebab semua orang cakap ni, semua orang cakap yang muka macam ni adalah muka orang yang nak sedang nak bom sesuatu airport contohnya. Okay, kalau ikut researcher psychologist tu, semua orang cakap kat dia macam tu. Okay, so AI ambil dia punya research, dia analyse and dia capture expression orang tu.
and dia buat dia punya decision. Okay, daripada situ kita boleh gunakan AI untuk kebaikan lah. Tapi macam aku cakap sebelum ni dalam talk aku kat dalam kuliah kubu ni juga, AI tu adalah satu tool aja, dia macam pisau. So kita boleh gunakan pisau untuk potong buah ataupun kita boleh gunakan pisau ni untuk bunuh orang. So AI ni mungkin dia punya consciousness tu dia akan lari sikit kepada yang jahat tu disebabkan oleh orang-orang yang cuba nak ambil kesempatan ni lah. And akhirnya kalau singularity tu berlaku, akhirnya akan jadi 100% jahat lah. Kalau dari segi kita punya perspektif lah. Okay. Sebab kita yang akan jadi mangsa dia nanti kan. Okay, soalan kedua, Kia. Awak ada soalan pertama tadi Saya dah terlepas ke? Tak perasan, sorry lah. Okey, adakah singularity akan melahirkan spesies manusia yang baru, meta intelligence human? Apakah penerangan Ray tentang ini? Okey, so Ray Kurzweil ni singularity dia sebenarnya bukanlah setakat intelligence sahaja. Kalau soalan aku nampak tak bro? Nampak soalan kedua. Soalan pertama tak nampak. Macam mana? Macam mana nak tengok yang bawah-bawah? Okay, maybe kau boleh ni lah, repeat lah soalan tu. Okay. So, untuk soalan kedua ni, adakah singularity akan melahirkan spesies manusia yang baru, meta intelligence human? Apakah penerangan Ray tentang ini? Okay, so ni Kia dah bercakap sedikit dekat dengan transhumanism lah. Okay, transhumanism ni sebenarnya satu gerakan pada pendapat aku dia adalah a bit opposite lah pada singularity. Singularity ni adalah bila machines cuba nak sama intelligent dengan manusia. Okay, transhumanism ni adalah bila manusia nak cuba capai the supreme intelligence tu. Okay, dengan menggunakan teknologi. Okay, so pada aku dia agak opposite lah. Okay, adakah singularity akan melahirkan spesies manusia yang baru? Yes. Dia akan satu hari nanti aku percaya yang mesin-mesin ni dia akan pergi biological. Okay, dia akan jadi biological. Sebab sekarang pun kita dah boleh tengok teknologi-teknologi yang mesin campur biologi ni. Macam kita panggil apa? Pacemaker tu, jantung tu boleh digantikan dengan pacemaker tu. Okay, so benda tu nanti aku percaya akan jadi makin biologi dan spesies manusia baru, manusia yang lain lah, spesies manusia yang lain akan dilahirkan tapi tak akan dilahirkan secara tradisional macam manusia melahirkan tu lah. Dia akan lahirkan dengan 3D printer macam tu lah. Okay, something yang technological jugalah. Okay. Okay. Apakah penerangan Ray tentang ini? Okay, aku nak cakap tadi, Ray ni dia cakap pasal singularity bukan dari segi intelligence saja. Kalau kau pergi baca buku dia tu, dia bukan bercakap dari segi intelligence sahaja. Tapi yang paling penting, yang paling banyak adalah mengenai intelligence lah. Tapi dari segi biologi juga, manusia dan mesin mungkin akan jadi, kata dia, mungkin akan jadi singular pada waktu itu. Dan singular itu, kita boleh juga terjemahkan sebagai satu. Okay, maksudnya manusia dan mesin ni dah tak boleh nak dibezakan. Okay, mungkin kau kenal seorang manusia ni dekat satu kedai makan ni, sembang-sembang dah boleh jadi kawan semua, tapi sebenarnya kau tak tahu yang dia tu adalah sebenarnya robot. Tak dilahirkan daripada rahim seorang manusia pun, dilahirkan daripada 3D printer. Mungkin kita akan sampai pada tahap tu. Itulah singularity, mengikut kata Ray Kurzweil, which is going to happen 25 tahun sahaja lagi daripada sekarang. Kita semua insya-Allah mungkin akan hidup lagi waktu tu. Okay.
Cyberpunk dystopian, yes. Cyberpunk dystopian. Dystopian tu satu benda yang kita tak nak lah kan sebenarnya berlaku. So macam tu lah, sebab tu lah aku cakap kita semua akan jadi mangsa lah. Sebab bila diorang dah fully conscious nanti, diorang, bak kata Ray juga dan juga ramai penulis-penulis science ataupun science fiction ataupun pengarah-pengarah science fiction, ramai yang cakap yang artificial intelligence ni bila fully conscious, dia orang akan sedar bahawa virus paling besar kat dunia ni yang merosakkan dunia ni adalah manusia. So cara untuk savekan dunia ni balik adalah dengan terminate lah. Okay, terminate virus paling besar ni kita ni. Okay. Apakah jangkaan Ray Kurzweil kepada peradaban manusia selepas singularity terjadi, khususnya kepada budaya? Sebab dah ada manusia mesin pula. Okey, aku rasa aku baru saja jawab benda tu lah tadi. Sebab Azam cakap cyberpunk dystopian kan. Cyberpunk dystopian lah. Macam movie-movie yang dystopian tu lah. Kita akan jadi macam tu lah. Kita punya culture dipijak-pijak, kita punya agama dipijak-pijak oleh, sebab diorang ni sangat objective based. Okey, diorang ni dah tahu apa yang betul pada diorang, betul. Okey, sebab perspektif betul dan salah ni adalah mengenai perspektif lah sebenarnya kan. Itu adalah satu perbincangan yang panjang yang lain pula lah, betul dan salah ni. Tapi pada diorang betul ni adalah mengikut kata popular lah, mengikut kata researcher. Okey, apa yang betul adalah dengan eliminate manusia, eliminate budaya-budaya kita, apa yang kita percaya selama ni, apa yang kita dah di brought up selama ni, dia just pijak-pijak aja nanti untuk capai objektif yang dia rasa betul tu. Okey. Okey. Apa aku nak cakap tadi? Korang rasa, okay, kita rasa mungkin benda ni sangat jauh lagi lah, tapi aku keep on saying yang benda ni dah sangat-sangat dekat. Just 25 tahun lagi kalau ikut kata Ray Kurzweil ni. Ray Kurzweil ni adalah seorang futurist yang popular sebab dia punya prediction banyak yang jadi reality. Okay, so untuk kita stopkan benda ni daripada berlaku ataupun at least lambatkan dia daripada berlaku adalah dengan menjadi rajin dan baik dari segi amalan kita sendirilah. Contohnya dekat sosial media kita macam kongsikan ilmu-ilmu yang baik. So mesin-mesin ni dia analyse benda-benda ni, okay, and dia orang boleh buat decision yang baik bukan saja pada dia tapi juga pada kita. Okay, kita mungkin anggap benda ni jauh lagi sebab dengar 25 tahun kan, tapi 25 tahun yang lepas handphone, okay, handphone satu benda petak kecil macam ni 25 tahun 30 tahun yang lepas, kita tak tahu pun satu benda petak yang kecil macam tu boleh connectkan kita dengan orang yang beribu-ribu tahun, beribu-ribu batu jauhnya daripada kita. Okey, sekarang kita dah boleh buat macam tu. Kalau kita cakap macam tu 25 tahun 30 tahun yang lepas, orang akan cakap kita gila. Okey. So sekarang ni apa yang aku cakap ni mungkin bunyi gila lah. Okay, mungkin bunyi gila pada kebanyakan orang. Tapi benda ni kita sedang menuju ke arah situ. Aku percaya kita akan menuju ke arah situ. Okay, aku rasa tak keterlaluan kalau aku cakap yang kiamat kita, kalau tak secara keseluruhan pun, kiamat kita tu memang akan disebabkan oleh teknologi. Okey, dan secara spesifiknya adalah AI lah. Okey. Okey.
Okay, aku dah di minit ke 50. Ada apa-apa soalan lain? Hmm, Ada apa-apa soalan lain? Adakah TechNets akan berkuasa? Okey, itu pun aku percayalah akan berlaku. Okey. Uh, Okey, aku suka cakap um, pasal Elon Musk dan Jeff Bezos dan Bill Gates ni semua sebab diorang ni sangat contradictory. Diorang kontradik diri diorang sendiri. Diorang bercakap pasal AI yang akan menghancurkan bumi pada diorang. Diorang yang sibuk duk jadi whistleblower ni sebenarnya, yang AI ni akan menghancurkan bumi nanti. Tapi at the same time, macam Elon Musk tu, dia ada satu company yang memang dedicated untuk copy kita punya cara pemikiran. Nama dia Neuralink. Okay. So dia ni orang-orang macam dia ni sangat misterius dan selalu kontradik diri dia sendiri. Mungkin pada satu masa dia cakap macam ni, lepas tu dia rasa tak betul lah aku cakap macam tu. Lepas tu dia buat benda ni pula. Lepas tu dia cakap macam ni pula. Orang-orang yang bijak pandai ni biasanya dia akan senang untuk berubah-ubah lah pada experience aku. Dari segi experience aku, orang yang bijak pandai ni dia cepat berubah-ubah dia punya cara pemikiran tu. And dia tak takut untuk berubah-ubah. Dia tak takut orang cakap kau ni suka contradict diri kau sendiri. Dia punya tagline ni, Neuralink ni, sebab dia boleh upload memory kau, okey. Dan consciousness tu sendiri adalah part of your memory juga. Dia buat dia punya tagline tu, you can live forever, which is agak menakutkan jugalah pada aku. So sekarang ni bukannya kita mati sekali, kita hidup sekali, mati sekali, hidup dua kali, mati sekali aja. Tapi kita boleh hidup forever, which is menakutkan lah. Aku tak nak hidup forever. Okay, aku tak tahulah korang. Tapi bila memories dan consciousness ni dah diletakkan kat dalam satu tempat ni, macam satu cloud, cloud computing ni, maksudnya kau dah boleh hidup kat situ forever lah in a way. Walaupun tak literally, in a way kau dah boleh hidup forever kat situ. Okay. Off dari tajuk sikit. Bila kita sebut pasal futurist, sebenarnya apa yang melayakkan seseorang itu sehingga dipanggil sebagai futurist? Okey, sebenarnya banyak dia punya kriteria tu banyak. Tapi Ray Kurzweil ni, sebab orang cakap dia ni futurist, dia ada yang self proclaim futurist, ada yang orang cakap dia futurist. Macam Ray Kurzweil ni, orang cakap dia futurist sebabnya banyak dalam buku dia tu, prediction dia tu dah menjadi betul. Okay? Dari segi probability-nya memang banyak yang accurate. Okay? Aku tak percaya sangat pasal prediction sebenarnya. Tapi kalau dah banyak sangat yang accurate, aku percaya yang kita mesti take into account lah sikit. Okay? At least sikit. Macam orang cakap kartun The Simpsons tu kan. Kartun The Simpsons tu predict yang Donald Trump akan jadi presiden satu hari nanti, even bertahun-tahun sebelum dia jadi presiden. Okay, kau kena fikir juga berapa banyak pula episod The Simpsons tu. Daripada beribu-ribu episod dia tu, maybe ada satu ataupun dua ataupun tiga yang menjadi betul. So kalau ikut probability-nya, berapa persen je yang betul yang The Simpsons tu cakap. So sebab tu dia punya creator tu, apa nama dia? Mark Groening yang sama dengan Futurama. Yang Ben suka tu, Bender tu.
Sebab tu Mark Groening ni tak dianggap sebagai futurist lah. Secara massnya, secara publiknya dia tak dianggap sebagai futurist lah. Dia cuma sebagai cartoonist lah. Sebabnya prediction dia tak banyak yang betul pun. Mungkin kita tengok dekat Facebook je lah, ada satu dua yang dia cakap betul kan. Okey, jadi Terminator itu betul juga ya. Okey, bagi aku director dia tu James Cameron tu dia tak sampai tahap futurist lah, tapi dia seorang yang apa orang cakap, macam macam suka pandang ke depan ni lah. Okey. Sebabnya kalau tak silap aku, korang boleh check balik benda ni. Apa yang digunakan oleh Arnold Schwarzenegger punya karakter tu, sampai ke tahap cara dia detect orang ni jahat ke tak, facial expression ataupun gesture expression orang tu jahat ke tak tu melalui mata dia tu, sebelum wujudnya benda tu, bertahun-tahun sebelum betul-betul wujudnya benda tu, James Cameron dah cipta dulu kat dalam cerita Terminator tu. So macam aku cakap tadi lah, orang seni ni penuh dengan idea. Orang seni yang hebat-hebat ni, macam James Cameron ni orang seni lah. Dia dah terfikir penggunaan kamera tu, penggunaan AI plus kamera tu dengan cara detect orang tu jahat ke tak, orang tu boleh determinate ke tak. Okay. Aku menjawab soalan ke? Macam tak je. Jadi Terminator itu betul juga ya. Okay. Judgment Day tu pada aku, kalau tak sepenuhnya pun at least partially betul lah. Okay, partially betul. Kita memang akan berlawan, pendek kata kita akan berperang dengan robot-robot ni lah satu hari nanti, aku percaya. Okay. Dan ada juga aku baca yang Terminator ni juga adalah based on Bible. Okay, so seperti yang kita tahu, Bible ni ada bahagian-bahagiannya yang sama juga dengan Quran. So John Connor tu adalah sebenarnya Jesus. Kalau ikut Bible, James Cameron ni refer kepada Bible dan create John O'Connor tu untuk reflectkan Jesus di Judgment Day nanti. So Quran pun samalah, Nabi Isa pun akan turun menyelamatkan kita. So John O'Connor kat dalam Judgment Day tu, aku percaya adalah Nabi Isa. Okay, kalau tak secara fullnya pun secara partialnya lah. Okay, so semua benda-benda yang berlaku kat dalam Judgment Day tu memang akan berlaku. Okay, memang aku percaya akan berlaku walaupun tak secara partial, walaupun tak secara full, secara partial. Memanglah, memang takkan exactly sama kan. Okay. Cyberpunk dystopian. Okay. Aku rasa aku dah jawab semua soalan kot. Okay, kalau ada soalan lain boleh tanya lagi ya. Ataupun kalau ada soalan yang aku belum jawab, boleh tanyakan lah. Okay. Okay, sekali lagi aku nak recommend movie Transcendence, lakonan pelakon-pelakon hebat tu. Dia ada Johnny Depp, dia ada yang berlakon Peaky Blinders tu, apa nama dia? Cillian ke Cillian Murphy tu. Lepas tu dia ada Paul Bettany. Tapi masalahnya dia tak famous sangat cerita ni. Sebabnya mungkin lah, aku rasa sebab mungkin movie goer ni tak suka sangat cerita yang berat-berat macam tu. So kalau kau pergi ke site-site macam IMDb ke Rotten Tomatoes ke macam tu, dia punya uh, dia punya rating tu agak rendah lah.
Okey, tapi kalau kau pergi dekat website-website macam tech, macam TechCrunch ke, dia orang suka bercakap pasal movie ni. Dia orang suka sebab macam aku cakap tadi, research yang dia orang buat sangat sangat hebat lah, sampai nama-nama tu pun, nama-nama mesin tu pun sendiri sangat dekat dengan mesin-mesin yang memang wujud sebenarnya. Kalau filem I, Robot, bagaimana saudara? Robot bersaing dengan manusia. Itu salah satu movie distopia jugalah yang Will Smith tu kan. Kalau tak silap aku, dalam movie tu ada satu macam ibu dia kan, ibu robot tu. Kat situlah yang dia buat decision untuk memusnahkan manusia, dan anak-anak yang robot-robot yang kecil-kecil ni lah yang pergi memusnahkan manusia lah, mengikut kata ibu dia tu. So ibu dia tu lah yang paling berbahaya tu. Ibu dia tu lah yang aku cuba nak bagi tahu, yang akan fikir, yang akan sampai kepada conclusion bahawa manusia ni adalah virus yang paling besar kepada dunia, dan untuk menyelamatkan dunia mesti kena eliminate manusia. Okay? AI boleh masuk campur urusan politik ke? Macam lancarkan misal nuke, kacau satellite tentera. Okay, for now, AI memang dah digunakan untuk bagi weightage lah, kepada decision-decision yang dibuat oleh pemimpin dunia ni lah. Okay, tapi sekarang decision lastnya masih dibuat oleh pemimpin-pemimpin dunia. Okay, tapi tak tahulah satu hari nanti. Okay, tak tahu satu hari nanti. Tahu skala Kardashev? Okay, tak tahu. Okay, thank you for the suggestion. Nanti aku akan ambil tahulah skala Kardashev. Okay. Ada soalan lain tak? Kalau teknologi seperti filem dan siri TV Minority Report, saudara nampak ada kemungkinan akan berlaku atau telah ada? Meramalkan jenayah yang akan berlaku. Okey, meramalkan jenayah yang akan berlaku ni, itu salah satu sebab aku tak suka sangat pada prediction lah sebenarnya. Sebab prediction ni macam dalam cerita Minority Report tu kan, sebelum dia berlaku, orang tu dah kena tangkap kan. Sebelum jenayah tu berlaku, penjenayah tu dah kena tangkap. So agak tak adil lah kat situ kan. Saudara nampak ada kemungkinan akan berlaku atau telah ada. Okey, telah ada tapi partially lah. Macam aku cakap tadi, weightage tu telah digunakan tapi tak sepenuhnya. Okey, memang dah berlaku tapi tak sepenuhnya lah. Tapi kalau dah jadi sepenuhnya nanti, memang aku tak suka, dan aku tak rasa ada orang yang suka lah benda tu. Okey, so sebab itulah AI ni boleh jadi sesuatu yang tak elok jugalah sebenarnya untuk kita daripada perspektif kita. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan lain? Masa aku pun dah habis. Okey. Kalau macam tu, aku rasa setakat ni sajalah untuk malam ni. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam.